Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cerita pasal blog ni kan. Hari tu aku ada cerita pasal pengarahan kan, lubang-lubang ni. Jadinya aku dah potong blog ni. Jadinya aku akan terangkan lah function dia, lubang-lubang ni. Hari tu tak dapat nak terangkan sebab kita tak dapat tengok dalam kan. Jadinya tak dapat terangkan. Jadinya aku akan beritahu lubang ni kerja dia apa. Lubang ni, ini lubang main transfer, ini secondary, ini boost port. Ini mestilah exhaust kan. Okey, jadinya apa fungsi main transfer, secondary transfer dengan boost port ni? Jadinya dalam video ni aku tunjuk apa function lubang-lubang ni, kerja dia macam mana dengan lubang exhaust Okey, Assalamualaikum. Jadinya aku dah melukis kat sini, nak bagi memudahkan aku nak bercerita dongeng tentang two stroke. Okey, jadinya aku nak cerita pasal lubang main transfer port ni kan. Yang dekat sini ni, lubang main transfer port. Jadinya yang ni lah, lubang yang ni. Yang ini secondary. Ini aku lukis macam ni sebab aku nak tunjuk arah dia. Ini secondary. Ini boost port. Boost port tu ini exhaust. Okey, jadinya kita cerita pasal main dulu. Main ni, lubang main transfer port ni, transfer port utama ni, dia bekerja sebagai apa tau? Dia bekerja sebagai apa macam mana cakap supply bahan bakar lah, Okey, jadinya daripada lubang atas tu, lubang blok kita tu kan, dia akan masuk. Ini blok kita ni, aku buat separuh ya. Ini blok kita ni, dia akan masuk sini kan. Dia akan masuk sini. Lepas tu nanti dia tembak atas tau. Dia tembak ke atas. Lepas tu yang ini, yang secondary dia ada dua kerja. Dia supply bahan bakar dengan udara. Dia tembak ke tepi macam ni. Dia taklah ke tepi sangat sebenarnya. Dia sengit sikit macam ni, tapi dia tolak ke depan. Maksudnya dia tolak ke arah head lah. Sama juga yang macam ni. Tapi yang ini dia lebih kepada ke atas. Kalau yang ini dia memang dah ke atas, jadinya dia akan sengit sikit. Okey, itu fungsi main transfer dengan secondary. Okey, fungsi boost port ni pula kan, dia menyalurkan bahan bakar dan juga udara. Jadinya boost port ni dia akan tembak ke mana tau? Dia akan tembak pergi bawah sini. Maksudnya dekat ujung head kita lah. Maksudnya dekat sini lah. Ni head kita kan. Maksudnya dia tembak dekat slip sini. Jadinya boost port ni dia udara dengan bahan bakar, maksudnya dengan petrol lah. Dia masuk dalam crankcase kita kan. Banyak petrol masuk dalam crankcase, dia pusing, dia naik, dia lalu sini, dengan dia lalu sini semua. Jadinya main transfer port ni arah dia ke atas. Yang ini arah dia sengit sikit. Dia taklah tegak gini, dia ada sengit sikit, tapi dia tetap menghala ke head. Jadinya aku tunjuk contoh sebab aku dah potong blok kan. Jadinya bolehlah aku tunjuk. Okey, kalau korang tengok kan, korang tengok blok ni, korang tengok tu, korang tengok arah-arah dia. Kalau macam ni korang tengok yang aku cakap, dia kalau kita potting exhaust tak boleh ada macam gini. Sebab apa aku cakap tak boleh? Sebab masa blow down, masa asap turun kan,
dia akan tersangkut dekat sini tau. Macam blok yang aku potong ni, dia buat macam gitu lah. Sebab tu aku potong blok ni, aku nak tunjuk contoh. Jadinya kalau buat macam ni, apa keburukan dia? Keburukan dia korang tengok kalau aku letak benda ni, korang tengok dia tembak mana tu? Dia tembak dinding sini. Bila blow down tu ada gangguan, dia tembak dinding sini, dia akan mantul ke sini. Jadinya flow tu akan sangkut sini, dia akan berpusing kat sini tau. Dia sepatutnya flow tu terus lancar pergi tengah ni. Lepas tu yang belakang ni pula kita tak boleh potong, sebab bottom dead center kita dekat sini. Dekat sini piston paras ni. Jadinya kalau korang buang lebih daripada ni, jadinya dia buang bahan bakar tu terlalu awal. Dia macam gitu lah. Ini tak perlu diusik-usik. Cakap kalau korang nak usik boleh, bukan tak boleh, tapi korang just, orang cakap kalau macam ni korang nampak dia bulat sikit kan. Korang buang yang ini je, buang parah ni, bagi dia tegak. Tapi kalau macam ni pada aku memang tak boleh. Lagi satu, kalau korang nak potting ke depan tu, korang tengok ni lubang air ni kan. Ni lubang air ni. Kalau korang potong lebih-lebih sampai sini, bocor pula. Jadinya aku tunjuk contoh simulasi. Aku akan buat macam mana tau. Aku akan selotip benda ni. Kan. Aku selotip, aku tutup. Aku akan masukkan asap lalu sini. Korang tengok dia pergi mana. Dan aku akan masukkan asap lalu lubang ni, lalu lubang ni, lalu ini je lah. 1, 2, 3. Yang sini lubang power valve. Okey. Tapi kita cerita pasal lubang ni dulu lah, macam best je kan. Okey. Kenapa lubang transfer port kita dia macam gini? Sini kecil, sini besar. Sebab apa? Sebab bila daripada kecil ke besar, mestilah yang besar yang keluar banyak, betul? Jadinya supply bahan bakar kita tu akan banyak ke sini. Jadinya dorongan tu lebih kat sini. Jadinya kenapa pula lubang exhaust ni atas kecil bawah besar? Jadinya sebab apa tahu? Sebab bila kita nak blow down kan, bila nak blow down, mestilah dia kita kena lawas, betul? Jadinya sebab tu dia buat kecil ke besar lubang ni. Sebab korang bayangkan kalau macam corong minyak tu. Corong minyak kan, corong minyak, alamak, kena lukis ke? Lukis lah. Contoh kan, nama pun contoh kan. Okey, aku lukis sekejap. Corong minyak ni dia macam ni. Okey, corong minyak ni macam gini kan. Okey, korang bayangkan kalau dia yang besar ni, korang tuang apa-apa lah kan, tuang barang-barang apa-apa. Jadinya bila korang tuang terlalu banyak pun dia tetap keluar sikit, betul? Jadinya cuba korang bayangkan kalau korang tuang daripada sini kan, korang tuang banyak-banyak, penuh-penuh, dia tetap akan terus keluar. Jadinya sebab tu dia buat lubang yang ini daripada kecil ke besar. Jadinya sekarang aku nak tunjuk dengan korang simulasi kat mana arah benda tu pergi. Okey, jadinya korang tengok, aku tunjuk contoh lubang asap dia. Lubang asap pula, aku masukkan asap. Ya Allah. Okey, korang tengok dia voting lubang ni dah jadi bercelaru. Patutnya lubang ni straight je macam ni. Jadinya aku bagi korang tengok apa akan jadi kalau kita voting tak ikut macam asal kilang. Maksudnya kalau ada petak, korang buatlah petak. Kalau petak macam ni, korang buat petak macam ni. Kalau dia daripada sini ada petak, lepas tu sini dia ada sengit sikit, korang buat macam itu juga, tapi korang besarkan. Jadinya tak apa, jangan buat sampai jadi macam gini. Jadinya apa keburukannya kalau kita buat lubang ni main bedal je. Jadinya aku akan masukkan asap vape aku, lalu lubang ni, lubang-lubang ni semualah, lubang-lubang
lubang main transfer, lubang secondary, lubang boost port. Okey, jadinya korang tengok. Korang tengoklah aksi mendebar kan ini. Okey, jadinya aku akan masukkan asap dekat lubang. Kau nampak tak lubang asap tu? Aku buat lagi sekali. Kau nampak kan? Ini aku buat yang secondary punya lubang. Korang tengok pula asap dia macam mana. Kau nampak tak? Satu side asap tu dia pergi ke sini. Satu side lagi dia akan pergi ke sini. Okey, sekarang kita tengok yang main transfer pula. Okey, kau nampak tak? Jadinya kenapa lubang main transfer ni dia tolak ke atas? Lepas tu yang ini dia tolak ke sini. Kenapa? Sebab bila secondary ni keluarkan bahan bakar, yang main transfer ni dia akan tolak bahan bakar tu ke atas tau. Yang ini akan keluar ke sini, yang ini akan keluar sambil menolak yang ini. Lepas tu yang terakhir sekali, boost port ni dia akan tembak bahan bakar yang terkumpul dekat atas ni, dia akan tembak pergi bawah. Jadinya macam gitulah sistem lubang transfer port kita. Sebab tu kalau head korang kan, kalau head korang perasan tak? Kalau korang buka head, atas ni bersih tapi bawah ni hitam. Sebab apa? Sebab bawah ni exhaust kita. Bila dia berlaku satu ledakan, jadinya belah bawah ni lah yang akan terbakar. Jadinya sebab itulah head kita jadi terbakar belah bawah. Korang jangan pelik pula kenapa head kita terbakar belah bawah tu. Lepas tu korang tengok lubang exhaust dia ni. Macam aku cerita itu, korang tak boleh nak buat macam gini. Sebab apa? Sebab korang tengok kalau aku letak benda ni, kita tengok benda tu pergi mana. Kau nampak tak? Asap tu akan langgar dinding sini. Kalau dia tak langgar dinding sini pun, kalau aku terbalik kan, dia pergi mana? Kau nampak tau? Kau nampak? Dia akan langgar dinding ni. Jadinya asap yang blow down yang turun tu, dia akan tembak sini tau. Dia tembak sini. Bila dia tembak sini, dia akan pergi sini. Bila pergi sini, jadinya macam benda tu macam berpusing-pusing kat dalam. Jadinya tak lancar lah blow down tu. Jadinya kat sini korang nampak tak petak ni? Petak ni kan, air. Jadinya kalau korang potting melampau-lampau sangat, boleh menyebabkan kebocoran juga kat sini kan. Jadinya hati-hatilah kalau korang nak potting tu. Jadinya korang jangan buat macam gini. Macam ni. Ni benda ni. Ni, jangan buat macam ni. Jadinya sebab itulah aku tak bagi buat macam gini. Biarlah dia straight, tak apa, dia straight macam ini. Jadinya itu je lah yang aku nak share kan. Harap membantulah serba sedikit pengetahuan untuk korang memahami, insya-Allah lah. Aku memang sengaja aku potong blok ni. Sebab apa tahu? Sebab aku nak buat satu enjin. Aku nak pasang casing belah kiri, aku nak pasang crankshaft, aku nak pasang magnet, aku nak pasang piring di grey wheel ni. Jadinya nanti aku akan boleh tunjuk dengan korang apa tahu. Aku nak buat macam mana kita nak kira duration kan. Jadinya aku senang nak tunjuk dengan korang dekat mana piston tu berhenti kan.
Aku buka jap ni. Jadinya aku senang nak tunjuk dengan korang kat mana piston kita berhenti. Contohnya macam ni kan. Kat sini. Kat sini kan. Jadi senang aku nak tunjuk dengan korang, nak kira duration piston kena berhenti kat mana kan. Sampai sini sampai sini bermulanya blow down. Sampai sini bermulanya lubang exhaust tu buka. Sampai sini berakhirnya lubang exhaust kita tu buka. Macam gitulah. Macam gini piston ke top dead center. Jadinya aku akan buat satu engine yang ada grand sub, yang ada magnet. Lepas tu aku pasang degree wheel, dan aku akan pasang kamera depan belakang. Jadinya aku akan fokus pada kamera belakang. Lepas tu kamera yang ada digit degree wheel ni aku akan ambil pada jarum saja. Jarum saja. Jadinya kita akan tengok jarum dengan digit nombor yang kita nak kira. Okey, jadinya itu je lah aku nak share malam ni. Assalamualaikum.